Okey, salam sejahtera kelas. Okey, hari ini kita akan mulakan dengan pengajaran kita iaitu dengan chapter 1, bab 1 warisan negara bangsa. Okey, pada minggu lepas saya telah memberikan anda PowerPoint untuk 1.1 dan 1.2 dan juga beberapa nota untuk anda menyalin pada buku nota anda, dan saya juga telah memberikan Google Quiz kepada anda. So sebelum kita sambung dengan 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, saya akan explain sepintas lalu apakah itu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat dan juga ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka iaitu 1.2 dan 1.1. Buku teks muka surat 4. Okey, kita masuk pada kita lihat pada buku teks muka surat 4. Kita masuk pada topik latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, kemunculan dan kemasyhuran Kerajaan Alam Melayu ini membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat. Okey, apakah maksud negara bangsa? Apa itu negara bangsa? Okay, negara bangsa merupakan satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sesebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa. So, sebuah negara yang berdaulat dan bebas dengan penduduknya mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah milik bersama berasaskan bahasa, adab dan tradisi yang sama. So, ini merupakan maksud negara bangsa iaitu sebuah bentuk, satu konsep kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya. Okay, kehebatan dan keagungan kerajaan alam Melayu seperti kerajaan-kerajaan yang terpapar di sini iaitu kerajaan Funan, kerajaan Campak, kerajaan Kedatua dan sebagainya. Okay, kehebatan kerajaan-kerajaan ini telah menunjukkan bahawa ciri-ciri negara bangsa telah berkembang dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Okay, kita masuk kepada ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okay, anda perlu ingat bahawa kita mempunyai 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu iaitu raja yang pertama, kedua ialah undang-undang, ketiga ialah wilayah pengaruh dan keempat ialah rakyat. Okey, ciri pertama iaitu raja. Okay, siapakah itu raja? Now we have our agung untuk mewakili negara Malaysia. Okey, untuk mewakili sesebuah negeri kita ada sultan. Okey, semasa kerajaan alam Melayu, raja dianggap sebagai tonggak utama kerajaan dan kedudukan raja ini diperkukuh dengan sistem pentadbiran dibantu oleh para pembesar. Dan raja memperolehi ketaatan daripada rakyat. So, sebagai seorang rakyat, kita perlu taat kepada raja dan berdasarkan dengan prinsip rukun negara kita iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. So, raja memperolehi ketaatan daripada rakyat dan raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Okay, sebagai contoh, kita ambil Raja Campak ni. Okay, Raja Campak ni dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siwa. Okay, itu merupakan ciri yang pertama. Okay, ciri yang kedua ialah undang-undang. Okay, kenapa kita memerlukan undang-undang? Okay, seperti negara kita Malaysia sekarang ni. Kenapa kita perlukan undang-undang? Undang-undang dapat menjamin kesejahteraan negara Malaysia dan begitu juga dengan negara-negara lain. So, negara-negara lain juga mempunyai undang-undang mereka tersendiri. So, dengan adanya undang-undang tersebut, kesejahteraan sesebuah kerajaan ini dapat dijamin.
dapat dikawal. So, undang-undang di sini adalah untuk memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan dan ia terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Dan undang-undang juga digunakan sebagai panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, Kerajaan Majapahit. Mereka telah mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. So, ini merupakan contoh undang-undang yang digunakan oleh Kerajaan Majapahit untuk memastikan kesejahteraan kerajaan mereka. Okey, ciri yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Apakah maksud wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh bermaksud kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. So the keyword here is wilayah pengaruh means rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Sebagai contoh, Kerajaan Funan. Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamrar, Selatan Myanmar dan segenting Krak. Okey, ciri yang keempat ialah rakyat. Rakyat. We are citizens. Kita adalah rakyat. So, penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Okey, sebagai contoh, kita lihat kat sini. Okey, rakyat Kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan melalui upacara persetiaan dan meminum air sumpah. So, ini merupakan telaga batu digunakan dalam upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah dalam Kerajaan Sriwijaya. So, apa mereka buat? Okey, air ni dituang ke atas telaga batu ni dan air yang mengalir di corong di bawah itu akan ditadah dan diminum oleh rakyat untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. So, dari sini kita dapat lihat bahawa kita mempunyai 4 ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. So, anda perlu ingat 4 ciri-ciri ni. Okey, seterusnya. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang meneruskan ciri-ciri negara bangsa di mana sebelumnya ialah Kerajaan Funan dan Campak. So, ciri-ciri negara bangsa yang menjadi warisan memperkukuh Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau. So, ini merupakan antara fakta-fakta yang berkaitan dengan negara bangsa. Contoh-contoh kerajaan yang telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa. Dan pewarisan ini telah menyebabkan Kerajaan Sriwijaya terkenal dan berkuasa di alam Melayu. Okey, pewarisan ciri-ciri negara bangsa ini telah menyebabkan Kerajaan Sriwijaya ini terkenal. Okey. Apakah unsur patriotisme yang kita dapat lihat di sini ialah kita berbangga dan bekerjasama mempertahankan warisan negara. So, ini merupakan antara unsur patriotisme yang kita dapat daripada pengamalan ciri-ciri negara bangsa ini. Okey, seterusnya. Okey, sebelum ini kita lihat pada ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Okey, sekarang kita akan lihat pada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Short form KMM. Okey, tadi kita ada 4, iaitu rakyat. Tadi kita ada 4 untuk Kerajaan Alam Melayu, kita ada 4 iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Okey, untuk Kesultanan Melayu Melaka pula kita ada 6, iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Okay, kerajaan seperti yang saya bincang sebelum ini, kerajaan merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu. Mereka ini dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. Okay, anda dapat lihat di sini. Okay, kecil gambar ni. Okay, kita ada pembesar 4 lipatan. Okay, ini merupakan tonggak pentadbiran Melaka. Okay, seterusnya, sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empire terkenal. Okay, sebelum
kedatangan Islam, gelaran raja telah digunakan. So, selepas kedatangan Islam pula, gelaran sultan telah mula digunakan. Okay, seterusnya ialah, ciri kedua ialah rakyat. Rakyat, kita adalah rakyat kan? Okay, rakyat seperti biasa menumpahkan tahan setia kepada Sultan Melaka, mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. So, secara umumnya, pada ketika itu rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Dan kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan. Rakyat mengakui kekuasaan Sultan dan wujudnya hubungan timbal balik. Okay, apa maksud hubungan timbal balik ni? Okay, hubungan timbal balik ini bermaksud persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Okay, golongan pemerintah di sini adalah raja. Golongan diperintah adalah kita, rakyat. So, itu merupakan ciri yang kedua. Okay, ciri yang ketiga ialah kedaulatan. Okay, kedaulatan, maksud kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Okay, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dan ia diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming. Okey. Bagaimana? Kerajaan dinasti Ming telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya termasuklah Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka pada ketika itu. So, kedaulatan KMM iaitu Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming. So, caranya ialah melalui pengantaran orang utusan iaitu Laksamana Cheng Ho. Okey, ciri yang keempat ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh bermaksud kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Okey, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas yang merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Okey, wilayah pengaruh ini kita diperolehi dengan melalui 3 cara iaitu penaklukan, naungan dan perkahwinan. Okey, wilayah taklukan. Okey, apa maksud penaklukan di sini? Okey, penaklukan di sini bermaksud wilayah yang diperolehi melalui peperangan. So, antara wilayah yang ditakluk, anda boleh lihat textbook muka surat 7 di bahagian info sebelah kanan anda. Kita ada antara wilayah yang diperoleh melalui peperangan iaitu melalui penaklukan ialah Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampak. Okey, melalui naungan pula. Wilayah naungan ialah wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Okey, contoh anda boleh lihat Linggar, Patani dan Kedah. Okey, yang ketiga ialah wilayah pengaruh ini diperoleh dengan melalui perkahwinan. Okay, contohnya kerajaan Majapahit, mereka telah menghadiahkan siantan kepada Sultan Masyhur Shah kerana telah mengahwini puteri Majapahit. So, wilayah pengaruh ni kita ada 3 cara iaitu melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Okay, seterusnya, ciri yang kelima ialah undang-undang. Okay, zaman Kesultanan Melayu Melaka ni kita ada 2 undang-undang iaitu satu Hukum Kanun Melaka dan kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang seperti biasa adalah untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat untuk menjamin kesejahteraan sebuah kerajaan. Dan undang-undang ini telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaan yang unggul. Okay, seterusnya ialah ciri yang terakhir iaitu lambang kebesaran. Okay, apa maksud lambang kebesaran di sini? Okay, lambang kebesaran ialah identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Ia merupakan simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Antaranya ialah adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalian dan cap mohon.
Okey, Cap Mohor. Okey, apa maksud Cap Mohor? Cap Mohor ni digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Okey, kita tahu kan, di Malaysia, okey, apakah lambang kebesaran Kesultanan di Malaysia? Kita ada warna kuning kan? Okey, warna kuning ni kita melambangkan Kesultanan. So, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, mereka juga mempunyai lambang kebesaran mereka tersendiri. So, itu saja untuk 1.2 dan 1.1. Okey, 1.1 itu merupakan ciri-ciri sebelum kedatangan kuasa barat. Sebelum kedatangan barat, iaitu ciri-ciri negara kerajaan alam Melayu. So, anda perlu ingat kita ada 4, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Dan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka pula kita ada 6, iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. So, itu saja untuk 1.2 dan 1.1 dan 1.2. Okey, setelah seterusnya saya akan sambung dengan topik seterusnya. Okey, terima kasih.